Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat, kesempatan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, membahaskan berkenaan dengan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan, karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang mana ilmu berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs secara umum dan secara khususnya ilmu berkait dengan cabang daripada ilmu Tazkiyatun Nafs ini, antaranya adalah mengetahui berkenaan dengan makaidus syaitan. Kita mengetahui makaidus syaitan termasuk daripada fiqh dalam agama, termasuk dalam makna hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepadanya, baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kefahaman kepadanya dalam agama. Sebab itu kalau kita lihat perkataan ulama salaf, antaranya apa yang dinukilkan daripada Al-Harith ibnu Ya'qub Al-Ansari, seorang tabi'in, perawi hadis, apabila beliau menyebutkan berkenaan dengan kefakihan seseorang, yakni apabila seseorang itu dia mempunyai fiqh, yakni seorang yang faqih itu yang diberikan kefahaman apabila dia mengetahui, dia mempunyai fiqh, pemahaman dalam makna Quran, dalam makna Quran, dan juga wa ma'rifati makaidi syaitan, wa ma'rifati makaidi syaitan, yakni dan dia mengetahui tentang tipu daya syaitan. Perkataan Al-Harith Ibn Ya'qub Al-Ansari rahimahullah, kata beliau, innal faqiha kullal fiqhi man faqiha fil Quran wa arafa makidat syaitan. Sesungguhnya seorang yang benar-benar faqih, innal faqih kullal fiqhi, seorang yang benar-benar faqih, bukan kata faqih, bahkan benar-benar faqih. Man faqiha fil Quran, yakni orang yang dia faham makna dan juga tafsiran Al-Quran. Dia faham tentang Al-Quran, kerana Al-Quran sumber semua ilmu. Semua ilmu balik pada Quran. Jadi kalau orang yang Allah Ta'ala berikan pemahaman terhadap Quran, maka dia orang yang faqih. Yang kedua, kata Al-Harith ibn Ya'qub, wa arafa makidat syaitan. Orang yang benar-benar faqih adalah orang yang mengetahui tipu daya syaitan. Baik, asal ni diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Bar dalam Al-Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi. Begitulah juga Ibn Battah, Al-Imam Ibn Battah rahimahullah dalam kitabnya Ibtalul Hiyal. Yang mana kalau kita lihat, inilah sebab utama kita mempelajari kitab kita ini, Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan, dalam konteks ilmu ini, fiqh, untuk kita mengetahui tentang tipu daya syaitan.
Selain daripada kitab-kitab yang kita pernah sebutkan, Talbisu Iblis Ibn Jauzi, Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin oleh Ibnu Qudamah, kitab-kitab Tazkiyatun Nafs yang lain. Tapi ini antara kitab yang penting. Sebab itu anda teringat perkataan guru kami, kalau tak salah Syekh Utsaimin, dalam salah satu kuliah beliau, waffaqahullah, beliau sebut tentang ilmu yang paling diabaikan, yang paling diremehkan oleh golongan mutaakhirin, golongan hari ini, ialah ilmu berkenaan dengan ma'rifatu makaidi syaitan, mengetahui tipu daya syaitan. Ini. Sebab itu kita katakan ini mungkin ada orang yang mungkin dia tak nampak kan. Dia kata ni ilmu yang kita belajar ni, Ighathatul Lahfan ni masuk dalam kategori apa? Ini adalah kategori Tazkiyatun Nafs. Kita kata Tazkiyatun Nafs, dan itu lebih umum. Yang lebih khusus iaitu sebagaimana balik pada perkataan Al-Harith bin Ya'qub rahimahullah, tabi'in yang mulia, iaitulah apa? Al-faqih kullal fiqhi man faqiha ma'na al-Quran wa ma'rifati man faqiha ma'na al-Quran wa ya'rifu makidati syaitan atau makaidi syaitan atau makidati syaitan. Orang yang benar-benar faqih itu orang yang dia tahu, faham Al-Quran, dia faham makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan dia tahu juga tentang tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dan ilmu ini makin diabaikan. Kata guru kami, makin diabaikan dan makin diabaikan. Dan sebab itu kalau kita ada saham dalam menghidupkan balik ilmu ini, makna kita yang terlibat dalam penganjuran kelas, mana-mana kelas, tak kira, kita bukan sebut ilmu tazkiyah, semua ilmu lah, semua ilmu syariat. Tapi lebih khusus yang kita nak tekankan di sini, sebab ada orang yang dia kata apa, kenapa nak kena belajar ni, kita cukup belajar ilmu fiqh, cukup belajar ilmu tafsir, cukup belajar Al-Quran, okey, cukuplah, tak payah belajar. Ini kita nak tegaskan. Sebab apa? Sebab kita tengok hari ini masyarakat kita berada di dalam kehairanan dan kebingungan apabila kita melihat penyelewengan, korupsi yang ada dalam kalangan masyarakat, termasuklah mereka yang berjubahkan agama. Allahul musta'an, nas'alullah salamata wal afiyah. Dan puncanya apa? Puncanya kerana jahil akan ilmu itu sendiri. Tidak ada ilmu, itu paling basic lah. Tak ada ilmu fiqh, tak ada tauhid, tak ada, tak mengaji, ataupun mengaji dengan cara yang salah, ataupun tak betul, atau bertemu dengan guru yang salah, ataupun tak belajar langsung. Maknanya berpunca daripada kejahilan. Dan lebih khusus lagi adalah ilmu yang berkait dengan makidatul syaitan, berkait dengan ma'rifatu makaidi syaitan, mengetahui tentang tipu daya syaitan yang halus. Sebab itu kalau kita ada saham dalam menyebarkan ilmu ini, bersyukur. Kita kena ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca kitab ni, kita ikuti, kita belajar, kerana dia adalah salah satu daripada, selain daripada ilmu-ilmu yang lain juga, kita kata akan diangkat dengan kematian ulama, maka ilmu ini juga makin lama makin ditinggalkan. Sebab dia termasuk daripada kita kata termasuk daripada ilmu fiqhus salaf, maknanya ilmu yang sangat ditekankan oleh ulama salaf terdahulu, yang mana kita perlu hidupkan balik. Maknanya kalau kita buka madrasah ke, kita buka sekolah ke, institusi pengajian ke, pusat pengajian ke, silibus tu jangan kita tinggalkan, silibus berkait dengan tazkiyatun nafs, dan khususnya kitab ini. Dan bila anda check balik silibus yang diletakkan tahap pengajian di UIA, sebenarnya Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan ni, kalau tak salah pos untuk untuk postgraduate, ada dalam bab akhlak tazkiyatun nafs. Kitab kita ni Ighathatul Lahfan ni salah satu silibus, maknanya kitab yang perlu dibaca lah.
Alhamdulillah, maknanya dah ada jalan, orang dah tunjuk kitab. Jadi kita tolong pemudahkan, kita baca sama-sama. Kita tolong baca dan kita tolong huraikan apa yang ada yang perlu dihuraikan. Jadi kita semua ada saham dalam menyebarkan ilmu yang kita kata yang semakin diabaikan. Semakin diabaikan oleh ramai manusia, iaitulah ilmu berkenaan dengan pengetahuan berkenaan tipu daya syaitan. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesempatan untuk kita membaca dan mempelajari kitab yang agung ini. Alhamdulillah. Baik, itu sebagai permulaan untuk kita masuk balik perbahasan kita yang tertangguh pada minggu hadapan. Tajuk kita, topik kita berkait dengan fitnah kubur dan juga ahli kubur, fitnah terhadap kubur. Baik, jadi kita sambung pada halaman 334. Pada perkataan sebelum kita dah sebut, فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مدتها. يعني قال المصنف رحمه الله فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مدتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. Maka atas dasar inilah, atas dasar mafsadah ini, al-mafsadah, hadhil mafsadah, atas dasar mafsadah ini, mafsadah yakni kerosakan yang boleh berlaku akibat daripada perbuatan-perbuatan manusia yang melampaui batas terhadap kuburan dan ahli kubur, maka Nabi SAW hasama, maknanya qata'a maknanya Nabi memutuskan elemen ini ataupun unsur ini. Nabi memutuskan apa sahaja yang boleh, elemen yang boleh membawa kepada sikap melampaui batas terhadap kubur. Hatta naha 'anis salati fil maqbarati mutlaqan. Sehingga Nabi SAW melarang perbuatan salat di kubur secara mutlak. Wa illam yaqsudil musalli barakatal buq'ati bi salatihi. Walaupun orang yang salat itu dia tidak bertujuan untuk mengharapkan keberkatan tempat, yakni kubur, dengan solatnya itu. Kama yaqsudu bi salatihi barakatal masjid. Sebagaimana dia mengharapkan atau bertujuan untuk mendapatkan keberkatan masjid dengan solatnya. Dan sebagaimana Nabi SAW melarang solat pada waktu tulu'i syams, terbitnya matahari dan juga tenggelamnya matahari, li'annaha awqat yaqsudul musyrikun as-salah fiha li syams, kerana ia adalah waktu-waktu yang kaum musyrikin mereka menujukan ataupun mereka meletakkan tujuan mereka untuk solat itu adalah untuk solat menyembah matahari ataupun mengagungkan matahari. Fanaha ummatahu 'anis salati hina idin. Maka Nabi SAW melarang umatnya daripada solat pada waktu tersebut. Wa illam yaqsidil musalli ma qasadahul musyrikun saddan lidzari'ah. Kita baca yang sebelum ni kan. Walaupun orang yang solat itu dia tidak pun berniat untuk ikut sama macam orang musyrikin sembah matahari, walaupun tak berlaku, tapi sebagai bentuk saddan lidzari'ah. Itu saddul dzari'ah, maksudnya menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Qala wa amma idza qasada ar-rajul salata 'inda al-qubri an 'inda al-quburi mutabarrikan bis salati fi tilka al-buq'ah fa hadha 'ainul mahaddati lillah wa rasulih wal mukhalafati li dinihi wa ibtida'i dinin lam ya'dhan bihi Allah fa innal muslimin qad ajma'u 'ala ma 'alimuhu bil ittirar min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna as-salata 'inda al-quburi manhiyun 'anha wa annahu la'ana man ittakhadhaha masajida wa min a'dhamil muhdatsati wa asbab asy-syirki as-salatu 'indaha wa ittikhadhuha masajida wa bina'ul masajidi wa bina'al masajida 'alayha فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم لسنة الصحيحة الصريحة. Baik. Adapun seorang lelaki jika dia berniat ataupun bertujuan
untuk solat di sisi kubur, untuk mendapat keberkatan dengan solatnya di tempat tersebut, maka itu adalah inti pertentangannya kepada Allah dan Rasul. Fahadha ainul mahaddati lillahi wa rasulih. Ini adalah inti pertentangan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Wal mukhalafati dinihi, dan perbuatan dia itu bercanggah dengan agamanya, agama Allah. Wabtida'i dinin lam ya'zan bihillah, dan dia telah melakukan sesuatu perkara bid'ah di dalam agama yang tidak diizinkan Allah dengannya. Fa innal muslimin qad ajma'u ala ma 'alimuhu bil ittirar min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaum muslimin telah bersepakat di atas apa yang telah mereka ketahui dengan ittirar, maksudnya apa yang telah menjadi kepastian, ilmu yang sudah di tahap daruri, maknanya yang sudah ma'lumu bid darur, ma'lumu bid darur, yang ma'lumu minad din bid darur, yang sudah diketahui secara daruri, maknanya dah pasti semua orang Islam tahu benda ni, iaitu termasuk daripada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya, agama Islam itu sendiri, bahawasanya salat di sisi kubur itu dilarang. Anna salata indal quburi manhiyun anha, dilarang. Bahawasanya salat di sisi kubur itu dilarang perbuatan. Wa annahu la'ana man ittakhadha masajida, dan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam telah melaknat sesiapa sahaja yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Fa min a'zamil muhdatsati wa asbabish syirk, bahkan termasuk sebesar-besar perkara muhdatsat, sebab besar-besar bid'ah dan sebab-sebab yang boleh membawa kepada kesyirikan adalah solat di sisi kubur. As-salatu indaha, jadi solat di kubur. Wattikhadhuha masajida, dan menjadikan kubur itu, perkuburan itu sebagai tempat ibadat, sebagai masjid. Wa bina'al masajid alaiha, membina masjid-masjid di atasnya. Dan sesungguhnya telah mutawatir, yakni nusus, maknanya riwayat-riwayat yang dinukilkan dan diriwayatkan daripada Nabi SAW berkenaan larangan terhadap perbuatan membina di atas kuburan, membina tempat ibadat ataupun masjid-masjid di atas kuburan, wa taghlidh fihi, dan juga satu bentuk ancaman dan juga satu bentuk amaran yang keras, telah mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ni maknanya mustahil untuk berlaku pada setiap tawakat riwayat tersebut, perawi-perawi yang meriwayatkan tersebut, tidak ada, mustahil berlaku pendustaan. Tidak ada ruang-ruang untuk kita katakan riwayat berkenaan dengan hal ini adalah perlu dipertikaikan. Tak boleh dipertikaikan lagi kerana dia adalah riwayat yang diriwayatkan secara mutawatir. Itu maksud faqad tawataratin nusus. Maknanya berkait dengan perihal larangan solat di sisi kuburan, larangan membina di atas kubur, laknat Nabi SAW ke atas mereka yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ini semua dah sampai tahap mutawatir. Ancaman Nabi, amaran yang keras, wa taghlidh fi. Amaran yang keras ni kita kena faham, at-taghlidh khususan fi sardi an-nusus asy-syar'iyyah, sawa'an fi ahkam al-hudud wa ahkam wa ghairiha, sawa'an min al-hudud aw ghairiha, yani at-taghlidh. Hadha amrun muhim. Perkara ni kita kena faham, penting. Yang ni kita kena faham, kita membawakan riwayat-riwayat yang memberi ancaman berkenaan dengan sesuatu perbuatan, tujuannya untuk memberi amaran keras. Ini adalah satu tujuan yang terbesar dalam pensyariatan hal tersebut. Maknanya, bila kita katakan
ada satu perkara yang diberi ancaman dan amaran oleh Nabi SAW. Contohnya macam isu kita ini, larangan solat di kuburan atau membina di atas kuburan masjid, tempat ibadat, atau membuat ataupun menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadat. Baik, larangan tersebut adalah mutawatir. Mutawatir. Kita katakan dia diriwayatkan secara mutawatir. Dan larangan tersebut dia bukan setakat mutawatir, tetapi makna yang terkandung, konten, makna yang terkandung di dalam riwayat-riwayat tersebut membawa kepada bentuk larangan. An-nahyu an dhalik wa taghlidhu fi, dan dia bukan sebatas pada larangan, bahkan dia ada bentuk taghlidh. So taghlidh ni dia amaran yang keras. Dia bukan setakat larangan, tapi dia larangan yang disertai dengan amaran yang keras. Dan antara bentuk nas-nas yang ada bentuk taghlidh adalah amaran Nabi SAW bahawasanya golongan yang melakukan sesuatu perbuatan itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya mereka yang menjadikan kubur-kubur orang saleh, kubur-kubur Nabi sebagai tempat ibadat. Maknanya larangan itu dalam bentuk Nabi SAW mendoakan laknat. Nabi SAW mengucapkan laknat ke atas mereka. Itu satu bentuk taghlidh. Dan antara bentuk taghlidh, bentuk ancaman dan amaran yang keras ini juga, antaranya lagi adalah bila Nabi SAW menyebutkan ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi menyebutkan lafaz yang menunjukkan satu amaran yang sangat keras. Golongan yang menjadikan kubur nabi-nabi, kubur orang soleh ni sebagai tempat ibadat, tempat mereka berdoa, tempat mereka bertafakkur, ataupun tempat mereka bertawajuh, tempat mereka bernazar, tempat mereka mencari ketenangan dan mengharapkan keberkatan, semua dalam makna masajid, makna ittikhadhuha masajidah, makna yang bawa kepada menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadat, datang dengan lafaz-lafaz yang keras akan larangannya. Antaranya laknat, antaranya larangan. Nabi larang laknat. Nabi kata la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Nabi sebut dengan laknat ke atas Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadat. Nabi melaknat bukan Yahudi dan Nasrani, bukan kerana mereka Yahudi dan bukan kerana mereka Nasrani, tapi kerana mereka melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah, mengundang laknat Allah. Laknat adalah apa? Dijauhkan daripada rahmat Allah. Al-bu'du an rauhillah, al-bu'du an rahmatillah. Maknanya Nabi doakan mereka ni jauhkan dari rahmat Allah. Kita jangan pandang laknat ni, kita jangan ingat ringan. Laknat ni berat. Bila Nabi laknat, bila Allah dan Rasul laknat, berat. Kan? Berat. Dia satu ancaman yang keras. Sebab itulah sama juga dalam isu-isu yang lain. Bukan setakat isu ni saja. Contoh, kita bagi contoh isu yang berlaku beberapa minggu ini, fenomena mencela agama. Fenomena mencela agama ni kita tahu bukan benda yang baru. Dan dia juga bukanlah sesuatu yang bermusim. Sebenarnya dia sentiasa berlaku. Ada dan banyak faktor-faktor lah. Banyak faktor-faktor. Ada orang yang dia tak betul kan. Dia gila kan. Ada yang macam-macam lah. Tapi kok mana pun faktor-faktor yang menyebab orang mencela agama ni banyak lah. Kita bukan nak bincang perincian tu, tapi kita nak bagi tahu sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang mereka yang berkecimpung dalam bidang agama, dalam kita kata dalam agama, dalam dakwah dan sebagainya, kita kena sampaikan hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah. Antaranya hukum hudud. Kena sampaikan, maknanya kena ajar, kena bagi tahu. Walaupun kita tak boleh nak praktik, walaupun kita tak boleh nak laksanakan, walaupun negara kita ni bukan mengamalkan undang-undang Islam secara penuh, walaupun kita tak boleh nak praktik, tetapi menyampaikan khabar, menyampaikan
hukum hakam yang berkait dengan perbuatan jenayah dalam Islam, contohnya jenayah mencela Allah dan Rasul, jadi kita sampaikan tentang ancaman-ancaman, antaranya hukuman-hukuman, contohnya ancaman bahawa mereka ini uh, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga kalau kita nak bagi benda tu jadi amaran yang keras, antaranya lagi mereka kalau kita tengok dari sudut hukum hudud, mereka boleh dihukum bunuh. Boleh dihukum bunuh. Dan dibahaskan oleh ulama ada istitabah atau tak, perlu bertaubat dulu ke, perlu diberikan ruang untuk bertaubat atau tak. Sampai sebahagian ulama kata tak ada taubat kalau orang tu mencela Rasul. Maknanya dia boleh dihukum bunuh. Walaupun dia bertaubat, dia tetap kena hukum bunuh. Tak, sebab apa? Benda-benda tu penting kita kena sampaikan. Walaupun kita tak boleh nak praktikkan, kita tak boleh nak implement 100%. Sebab kita tahu kita ada banyak keterbatasan, maknanya dari sudut undang-undang kita ni tak membantu untuk kita nak laksanakan undang-undang syariah. Kita tahu, dan bukanlah benda yang boleh kita ubah 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tak boleh, tak semudah itu. Tetapi paling kurang sebagai orang yang menyampaikan ilmu, sebagai orang yang ada kesedaran tentang agama, dia kena sampaikan. Sampaikan maknanya, contoh macam mencuri, kan? Kenapa ulama-ulama tetap tulis tentang hukum had dan mereka tak ubah? Mereka tak ubah hukum. Walaupun tak mampu nak praktikkan, tak mampu nak laksanakan, tetapi tetap diajar. Hukum hudud tu tetap diajar. Sama juga. Makna kenapa? Kerana ada di dalam hukum hakam itu ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk zahirkan. Walaupun tak boleh amalkan, walaupun tak boleh nak praktikkan, tetapi hukum hakam Allah itu tetap disampaikan. Sebab dia ada bentuk taghlid, sebab dia ada bentuk amaran yang keras. Bukannya kita kata bila ada celah agama, kita pun jawab, kita perlu bersangka baik dengan orang ni, bla bla bla. Kemudian kita pula nak backup orang yang buat jenayah. Bukan, itu bukan cara agama kita. Dia buat jenayah, tetap jenayah. Kan macam tu sebab tu anda tak berapa suka orang yang dia suka buat konten dengan YouTube konten ni. Lepas tu orang panggil ustaz. Pasal konten YouTuber ni memang musibah. Pasal dia jadikan perbahasan dia tu, objektif dia adalah untuk kok mana pun dia tak boleh lari untuk mendapat perhatian dan juga untuk mendapat sokongan daripada viewers dia. Itu kok mana pun tak boleh nak elak kan? Tak boleh nak elak pasal dia dah terikat dengan apa yang algoritma yang ada dalam YouTube tu. Maknanya dia dah terikat dengan maknanya apa perkara-perkara yang perlu dicapai dan sebagainya, tontonan, viewers dan sebagainya. Jadi benda tu akan memberi kesan pada pandangan dia. Sebab tu anda tak berapa minat kalau kita nak ulas isu tu, kita ulas tak ada objektif. Dipanggil kita ulas tak ada objektif. Maknanya kita just hanya nak orang panggil apa? Nak bagi hati orang puas. Nak bagi ada orang tu puas hati, orang tu golongan ni, geng ni puas hati, orang ni puas hati. Kononnya lalu kita pun bertindaklah, kita kena sangka baik dengan orang ni. Walaupun benda tu jelas-jelas kan? Jelas-jelas mungkar. Kita objektif, kalau benda tu mungkar, kita bantah kemungkaran dia tu. Tak perlu kita nak masuk kononnya kita kata kita kena sangka baik dengan dia gini. Itu benda lain. Itu kita bukan urusan kita. Hatta kalau dia gila sekalipun, kalau dia cakap benda tu tak betul, tetap kita kena bantah benda yang dia cakap tak betul. Urusan dia sakit ke, dia ada mental disorder ke apa, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Contoh dia cela Allah Rasul. Dia cela Allah dan Rasul, kita tak boleh anggap benda ni maksud macam tu lah. Kita kata benda yang ringan, benda gini. Tak. Bila melibatkan tentang
hak Allah dan hak Rasul, kita kena tegas. Sampaikan dengan objektif. Maksudnya bukan kita hanya terfokus ataupun terarah hanya kepada individu tadi. Dia banyak yang berlaku yang bantahan yang berlaku dekat media-media sosial sekarang ni banyaknya tak objektif. Sebab tu anda sendiri tak suka follow. Lebih baik kita tengok, kita belajar lebih baik. Kita baca kitab lebih baik, dan kita adalah isu-isu semata tu kita bolehlah tengok juga, tapi taklah kita nak follow sampai nak tengok perbahasan tu sampai tak, kebanyakan tak objektif. Sebab dia banyak bermain sentimen, emosi, sentimen nak menang pendapat dia, nak menang pendapat orang ni, nak menang itu. Dia tak objektif. Sebab tu nak dapat ilmu bukan melalui dengan perbahasan-perbahasan yang macam tu. Boleh kita dapat sedikit maklumat, tetapi bukan dapat ilmu. Tetapi yang banyak kerosakan yang boleh berlaku adalah dari sudut maklumat-maklumat yang mungkin salah, dan kita tak nafikan juga ada maklumat-maklumat yang baik dipersembahkan oleh sebahagian orang yang dibuat juga konten-konten YouTube ni. Kita tak nafikan sebab orang tu dia berilmu, dia ada ilmu, itu lain cerita. Tapi ada orang yang dia hanya jadikan isu-isu ni, kemudian dia tak fokus, dia tak objektif. Lepas tu itu yang kita kata macam contoh kan, orang tu dah cela Allah dan Rasul. Okey, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita bukan kita nak backup dia, ataupun kita nak tunjuk konon kita ni adalah adil, kononnya kita ni insaf, kononnya gini-gini. Tak. Bukan itu tujuan dia. Tujuannya adalah kita menzahirkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya bila orang tu dia cela agama, kita kena jelaskan tentang apa hukum mencela agama. Kita kena jelaskan tentang apa dia kita kata akibat ataupun hukum yang disebutkan oleh para fuqaha berkenaan dengan jenayah mencela Allah dan mencela Rasul, supaya masyarakat dapat pengajaran bahawasanya perbuatan tersebut tak boleh. Bukan kita nak suruh pergi bunuh orang. Sebab kita ada orang ni ingat bila ustaz bawa hukum-hukum ni, dia faham ni nak kena pergi bunuh. Bukan kita suruh bunuh orang, bukan. Sebab itu ada orang tanya, nak kata benda kita ambil tindakan di luar batasan undang-undang, bukan itu cara kita. Kita bukan menyeru kepada al-fawda. Kita tak menyeru kepada sikap anarkis yang tak terikat dengan undang-undang yang bebas buat apa saja. Kita bukan macam itu. Agama kita ni dibina di atas kita kata jalbil maslahah, jalbil masalih wa dar'i al-mafasid. Mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Sebab tu kita tak boleh la darara wa la dirar. Kita tak boleh mudarat dan membuat mudarat. Kita membuat mudarat dan memudaratkan orang lain, pihak lain, tak boleh. Sebab tu ada perincian dia. Tapi bimbab kita menyampaikan hukum hakam Allah bukan sesuatu yang patut dicela. Maknanya bila kita tengok orang dah fenomena orang tu duk cela agama, orang tu mempersendakan agama, orang ni puak ni pula mempersendakan agama. Jadi apa tanggungjawab kita yang sebenarnya adalah menjelaskan tentang hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah yang mana yang terkandung di dalam Quran dan Sunnah sebagai bentuk ancaman dan amaran. Itu kata taghlidh tu. At-taghlidh maknanya kita memberi amaran supaya orang yang ada di dalam hatinya sekelumit iman akan mendapat pengajaran dan akan terkesan, dan dia akan rasa takut untuk buat perkara yang sama dilakukan oleh fulan dan alan itu. Itu tujuan kita. Bukan kita nak bahaskan tentang bila orang tu buat salah, kita nak cerita pasal peribadi dia sakit apa-apa. Itu belakang cerita. Itu suruh dia pergi jumpa doktor. Tak, kita tengok apa yang zahir, apa yang dia telah tulis, apa yang dia telah sebarkan, hak tu yang kita bantah. Bukan kita pergi kalut, dia sakit ni, dia tengok, pergi pula kalut pula kita pergi tengok apa yang dia buat apa semua, dia sakit ni. Itu kita boleh buat, tapi bukan untuk kita zahirkan, bukan itu fokus kita. Dia sakit ke, dia buat sakit ke, itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah membantah apa yang dia lakukan yang bercanggah dengan syarak. Sama jugalah macam kita tengok orang buat salah, kita diperintahkan untuk rad kesalahan dia. Ada pun batang tubuh dia, kita nak pergi serang batang tubuh dia, peribadi dia, keluarga dia makan kat mana pun kita nak kalut, dia pakai baju apa pun kita nak kalut, itu
Itu maksudnya. Masalahnya sekarang ni kita dah kebanyakan perbahasan yang di media sosial ni dia tak ada objektif. Dia tak ada. Sebab tu sebab orang ni main hentam je. Dia main masuk je, nak berdebat pun dia main masuk hentam. Kemudian nak bergaduh pun dia bergaduh main tak ada ilmu. Nak bertikai pun tak ada ilmu. Ini jadi masalah. Dan akhir sekali orang tak tahu apa isu. Orang tak tahu apa benda yang perlu difokuskan. Fokus sekarang kita ni bukan kita nak cerita tentang sama ada niat dia tu baik atau tak. Niat dia urusan dia dengan Allah SWT. Apa yang menjadi fokus kita adalah perbuatan dia. Sama jugalah golongan yang terlibat dalam perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat, kan? Menyebarkan hadis palsu. Kita jelaskanlah apa yang disebarkan tu. Bukan kita kalut sampai nak kita kata sampai tahap Wallahul musta'an, ada sebahagian orang tu dia sampai tahap kita kata jadi something, jadi something sampai tahap nak pukul orang, sampai tahap serang orang. Jadi tak itu bukan objektif. Baik. Jadi kita jelaskan tentang hukum hakam, maknanya kita jelaskan hukum hakam maknanya orang yang mencela agama sekian-sekian dalam Quran disebutkan macam ni, fuqaha menyebutkan hukum dia macam ni. Kan LGBT kan, kita bagi tahu ni hukum dia yang disebutkan oleh fuqaha dalam mazhab Hanafi gini sini. Kadang-kadang ada hukum hakam tu mungkinlah bukan pendapat yang rajih yang ditarjihkan oleh ashabul mazhab ataupun dalam pengikut-pengikut mazhab yang tertentu, seperti kita mazhab Syafi'i, kadang-kadang mungkin dikeluar. Tapi dikongsikan juga pendapat itu untuk menampakkan bahawasanya ada jenayah yang berlaku itu bukanlah jenayah yang ringan. Kerana sampai tahap ada ulama yang kata apa? Orang yang cela Rasulullah SAW kalau dia taubat sekalipun tetap dibunuh. Itu maksud nak bagi taglif, nak bagi ancaman dan amaran. Dan kenapa ulama berpendapat sedemikian? Kerana kalau dia cela Allah, dia bertaubat, Allah akan ampunkan. Tapi dia cela Nabi SAW, Rasulullah, yang ni tak ada siapa boleh jamin Nabi akan maafkan dia. Sebab Nabi SAW dah wafat. Tak ada siapa yang boleh bagi jaminan bahawasanya Nabi pasti akan ampunkan dia. Nabi pasti maafkan dia. Tak ada siapa. Sebab Nabi SAW dah wafat. Nabi tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun dan Maha mengasihani. Allah sendiri jamin dalam Quran. Kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, dia akan diterima taubat dia dengan Allah. Tapi kalau dia mencela Rasulullah SAW, yang ulama ini majoriti dalam mazhab Hanbali, mereka kata tak. Kalau dia taubat sekalipun tak diterima. Sebab kita tak tahu siapa yang boleh pastikan dia dimaafkan oleh Rasulullah SAW sedangkan Rasulullah wafat. Itu kita kata berat. Maknanya bila orang tahu macam tu, berat ni. Jadi dia akan rasa takut. Dia akan rasa, berat kalau macam ni hukuman dia. Kan? Tapi kalau orang tak tahu langsung, itu masalah, dia tak tahu. Itu kita paling kurang walaupun kita kata dia akan memberi peringatan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang ada iman, orang-orang Islam, dia akan rasa, dia akan nampak benda tu berat. Kan? Walaupun dalam mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i disebutkan apa? Sebahagian Syafi'iyah menyebutkan walaupun ada istitabah dalam mazhab Ahmad pun Imam Ahmad pun ada istitabah, maknanya boleh diminta dia untuk bertaubat. Dan kalau dia bertaubat, maka dia digugurkan hukum bunuh. Itu bagi sebahagian pendapat mazhab dalam mazhab Syafi'i, dan sebahagian lagi pendapat Syafi'iyah juga, walaupun dia bertaubat kepada Allah tetapi hukum bunuh itu tetap berjalan, dan had bunuh itu adalah had bukan riddah tetapi had kalau tak salah ta'zir ataupun had riddah. Sebab cela Nabi, cela Allah dan Rasul ni dipanggil riddah ataupun murtad al-mughalladzah. Murtad al-mughalladzah, berat. Ni murtad pun ada yang berat. Yang berat ni maknanya hukuman dia berat. Sebab itu benda ni menjadi satu tanggungjawab lah orang yang bekerja di pejabat agama, kena jelaskanlah hukum hakam ni. Bukannya asyik nak apa? Asyik nak ban Wahabi. Kerja dia pun ban Wahabi. Kerja mereka Wahabi sesat. Yang ni tanggungjawab kamu.
keluarkan kita keluarkan tulisan, kajian ataupun artikel khutbah ke, cerita tentang fenomena mencela Allah dan mencela agama. Mungkin ada sebahagian tempat, tapi kita tunggu. Keluarkan garis panduan tegas, ketegasan. Janganlah kalau ada saja orang buat jenayah, bersangka baik. Itu bukan sikap yang benar. Sebab bila kita sebut jenayah bila dia melibatkan jenayah terhadap agama, berat. Kita tak boleh ringankan. Tak boleh ringan-ringankan. Kita boleh ringankan dari sudut mungkin praktik implementasi hukum tu, maknanya kita tengok pada keadaan kita yang kita kata tak melaksanakan hukum syariat secara sempurna ini, itu mungkin ada wajah. Tapi takkanlah nak menjelaskan hukum hakam pun kita tak mampu. Teruk maknanya sampai tahap kita nak bagi tahu kat orang beratnya hukum mencela Allah dan Rasul ni, sampai fuqaha bincangkan hukumnya adalah hukum bunuh, pun kita tak berani nak cakap. Ni apa masalah kita? Kenapa kita belajar agama? Kalau hukum yang jelas pun kita tak berani nak cakap. Ustaz, tak takut orang kata kita ekstrim. Bukan ekstrim, ini benda yang hukum hakam. Maknanya benda yang bukan kita kata kita nak suruh orang pergi bunuh orang lain dengan tanpa ada undang-undang ataupun tanpa ada perintah dari pemerintah dan sebagainya. Bukan. Just kita nak bagi tahu tentang hukum supaya orang Islam khususnya berwaspada dan tahu benda tu tak boleh buat main-main. Masalahnya berapa ramai orang hari ni yang dia Islam tapi dia tak tahu hukum Islam. Ini masalahnya, dia tak tahu tak boleh bersenda gurau dalam bab agama. Dia tak tahu, jahil. Sebab apa? Sebab kita tak jelaskan. Kurangnya maknanya tak tahulah, kita pun tak tahu. Kita sangka baiklah dengan orang yang bekerja pejabat agama ni, dia pun ada masalah, dia pun ada isu-isu lain lagi. Tapi takkanlah isu sampai tahap kita boleh lagi, maknanya orang cela agama ni, hari ni orang ni cela, esok orang tu cela, lusa tulat orang tu pula cela. Kita boleh duduk macam tu saja, kita selesa dengan kedudukan kita tanpa kita ada rasa tanggungjawab. Ini masalah. Maknanya keluarkan tulisan, mungkin ada terlepas pandang, mungkin dah ada tulisan yang dikeluarkan, tapi kena pergiatkanlah. Kena pergiatkanlah. Bukannya kita nak ambil cara mudah, masalah khilaf. Ni ada khilaf. Ada khilaf. Tak ada menunjukkan kesungguhan untuk kita nak menghalang perkara tersebut. Sama lah juga macam isu perayaan orang kafir. Daripada dulu sampai sekarang tak settle. Sebab apa? Sebab orang kita sendiri yang tak menjelaskan tentang hukum tu dengan jelas. Kita sendiri, maknanya orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang ada autoriti, amanah yang Allah Ta'ala bagi, mereka sendiri yang tak serius. Anda pun tak tahulah. Isu Bon Odori kan, masih lagi tak faham-faham, masih lagi nak membenarkan. Tak cukup lagi kita dah raya sakan kita ni, raya baru lepas raya haji, 10 hari awal Zulhijjah tu, pesta kita, masih lagi tak cukup. Allah musta'an, masih lagi ada orang Islam yang nak mempertahankan perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh syarak. Kalau mereka orang bukan Islam nak terlibat, itu bukan urusan kita. Tapi orang Islam ni sebab apa? Itu kita kena tengok balik. Sebab kita kurang untuk menyampaikan tentang hukum hakam yang berbentuk taglif, ancaman dan amaran. Kita asyik buat dosa Allah ampun, memanglah buat dosa Allah ampun, tapi tengok juga dosa. Kan, tengok juga keadaan. Kalau sampai buat benda syirik pun tak apa, Allah ampun, lepas tu buat lagi Allah ampun. Tak betul cara. Allah Maha merahmati, Allah Maha mengasihani, Allah sayang kita. Tapi benda yang jelas-jelas mencela Allah, mencela Rasul, benda yang jelas-jelas membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kita masih lagi tak apa, sangka baik. Tak, maknanya kena tegas lah.
Kena tegas. Bukan kita nak suruh buat benda-benda yang di luar batasan. Bukan nak zalim. Bukan kita buat benda kezaliman. Kita hanya sampaikan hukum. Menyampaikan perbahasan ulama yang menunjukkan adanya ancaman amaran yang keras. Takkan salah. Jangan kita jadi macam orang-orang orientalis yang mula-mula yang awal-awal mereka nak attack Islam. Mereka cari dalam ayat Quran perkataan-perkataan kalimah-kalimah yang membawa maksud membunuh, perintah supaya uqtulu, bunuh. Mereka himpun, mereka kata ini semuanya ekstrim. Jangan sampai tahap tu. Kalau tahap tu teruklah kita. Kita tak faham. Maknanya apa hikmah ketetapan hukum hakam yang Allah Ta'ala tentukan. Baik. Faqad sarraha 'ammatu tawaif bin nahyi an bina'il masajid 'alaiha mutaba'atan minhum li sunnati sahihati sarihah. Baik, telah telah dijelaskan dengan sarahah, dengan apa kita kata dengan jelas sekali oleh seluruh kelompok, maknanya dalam mazhab Islam, dalam 4 mazhab yang muktabar, melarang daripada perbuatan membina masjid di atas kuburan sebagai bentuk mereka mutaba'atan minhum li sunnati sahihati sarihah, kerana mereka mengikuti sunnah Nabi SAW yang sahih, yang jelas. Wasarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimi dhalika. Dan dijelaskan oleh ashab Imam Ahmad, mazhab di kalangan ulama di kalangan Hanabilah, dan selain mereka di kalangan ashab Malikiyah, Syafi'iyah, akan pengharaman perbuatan tersebut. Wa ta'ifatun atlaqatil karahah. Dan sekelompok ulama lagi mereka mengitlakkan lafaz karahah. Maknanya hukum salat atau membina di kuburan itu adalah makruh. Ini kena faham. Kenapa mereka mengitlakkan lafaz makruh, karahah? Wallazi yanbaghi an yahmila ala karahati at-tahrim. Yang perlu kita fahami maksud yang mereka maksudkan, sekelompok ulama yang memaksudkan perbuatan tersebut adalah makruh, bukan bermaksud makruh tanzih. Bukan maksud makruh yang hanya larangan yang berbentuk tidak pasti. Tetapi sebenarnya dia adalah karahah yang membawa kepada karahah tahrim. Makruh yang berbentuk pengharaman. Makruh, kita kata makruh yang tahrim. Sebenarnya haram. Ihsanan lidhanni bil ulama, sebagai bentuk kita bersangka baik dengan ulama. Kenapa? Wa an la yudhanna bihim an yujawwizu fi'la ma tawatara an Rasulillah SAW la'nu fa'alihi wa nahyi anhu. Supaya kita tak menyangka terhadap ulama-ulama tersebut bahawasanya mereka mengharuskan perbuatan yang telah diriwayatkan secara mutawatir daripada Rasulullah SAW akan laknat Nabi, laknat Allah dan Rasul ke atas pelakunya, dan larangan daripada perbuatan tersebut. Subhanallah, ini cantik. Yang ni cantik sangat. Perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ni sangat-sangat cantik. Dan menunjukkan kefaqihan beliau. Menunjukkan ilmu yang dalam, rasikh, yang ada pada beliau rahimahullah. Dia kata apa? Maknanya kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, sama ada dalam mazhab-mazhab yang muktabar, maknanya 4 mazhab yang muktabar. Maknanya dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah, dalam fuqaha Hanabilah, al-Ahnaf, mazhab Hanafi, Malikiyah, Imam Malik, pengikut Imam Malik, ashab Imam Malik, semuanya. Maka kita takkan terlepas daripada mendapati ada lafaz-lafaz yang digunakan oleh ulama ini, ta'ifatun minhum, segolongan ulama di kalangan fuqaha, mereka mengitlakkan penggunaan lafaz karahah. Maknanya mereka kata hukum membuat binaan di atas kuburan itu adalah makruh. Hukum solat di kuburan itu adalah makruh. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Yang kita perlu faham, lafaz karahah, makruh yang mereka maksudkan itu bukan makruh tanzih. Makruh dia adalah makruh tahrim, yakni pengharaman. Sebab apa? Sebab kita kena bersangka baik dengan ulama. Sebab ulama dekat sini, kita kena faham, bila kita kata mereka
kata perbuatan tersebut makruh tanzih, makruh yang tak sampai tahap haram, makruh sahaja, yang membawa kepada keharusan. Kalau makruh tanzih maknanya benda itu harus. Kalau makruh tahrim maknanya haram. Kan? Itu di sisi ulama salaf. Maknanya karahah ni di sisi ulama salaf. Kita kena faham dari sudut itu. Jadi kalau kita kata ulama yang kata makruh tu makruh tanzih, maknanya haruslah kita solat dan bina di atas kuburan. Maka itu membawa kepada sangka buruk kepada ulama. Sebab apa? Sebab kita menyangka bahawasanya mereka mengharuskan perbuatan yang telah mutawatir diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang Nabi melaknat perbuatan tersebut. Dan Nabi melarang hal tersebut. Jadi ini satu benda yang sangat baik. Maknanya satu taujih yang sangat baik dan sangat tepat daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullah untuk sekaligus memberikan kita cara ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan penggunaan lafaz-lafaz yang digunakan oleh fuqaha. Maknanya benda yang sama juga Imam Ibn Qayyim sentuhkan dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in. I'lam al-Muwaqqi'in. Beliau sebut benda yang sama tentang masalah lafaz karahah. Lafaz karahah yang digunakan oleh fuqaha. Sebahagian fuqaha bila itlaqkan sesuatu perbuatan tu, contohnya macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, aku tak suka, ana akrah. Aku tak suka perbuatan mengagungkan seseorang individu di kuburnya ataupun membina di kuburnya ataupun membuat sesuatu ta'zim, mengagungkan atau mengagungkan sesuatu individu di kuburnya dengan buat binaan dan sebagainya lah. So maknanya adakah Imam Syafi'i maksud makruh tu harus? Maknanya makruh tanzih saja, maknanya boleh buat? Tak. Takkan Imam Syafi'i tak faham hadis yang Nabi larang? Takkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah memang dalam nas-nas beliau yang lain, beliau menyebutkan dengan jelas. Sama juga fuqaha Syafi'iyah menunjukkan bahawasanya perkara itu haram. Larangan itu berbentuk tahrim. Ini yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim. Baik, sebab yalah, takkanlah dah kena laknat kita nak kata harus lagi. Takkanlah Nabi kata larang, Nabi kata seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, kita nak kata benda itu harus lagi. Kan? Haram lah. ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. Dalam Sahih Muslim daripada Jundab Ibn Abdullah Al-Bajali. Sama ada kita baca Jundab atau Jundub. Dua-duanya boleh. Jundub ataupun Jundab Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Kata beliau, aku telah mendengar Nabi SAW sebelum Nabi wafat, 5 hari sebelum Nabi wafat. Bayangkan 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi SAW bersabda. 5 hari sebelum Nabi wafat ni maknanya nak bagi tahu dekat kita apa yang kandungan dalam hadis ini berbentuk larangan dan sebagainya tidak dimansuhkan sama sekali, tak ada pemansuhan. Maknanya kerana 5 hari sebelum Nabi wafat. Siapa yang mendakwa larangan Nabi dalam hadis ini adalah mansuh, tak boleh pakai, maknanya dia dusta. Sebab Nabi ucapkan hadis ni 5 hari sebelum Nabi wafat. Dan tak diriwayatkan pula 5 hari sebelum Nabi wafat tu Nabi tarik balik perkataan dia. Tak ada. Maknanya ini bukan hadis yang mansuh. Hukum dia adalah hukum yang kekal. Dan tak dimansuhkan. Ini fiqh Imam Ibn Qayyim kat sini. Sebab apa dibawa qabla an yamuta bi 5 wa huwa yaqul. Di highlight kan sebelum Nabi wafat, 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi bersabda, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah daripada
ada daripada aku ini di kalangan kamu kekasih. Aku berlepas diri daripada Allah. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena Allah telah mengambil aku, menjadikan aku sebagai kekasih. Sebagaimana Allah mengambil Ibrahim, menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Khullah. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadhtu Abu Bakar khalila. Kalaulah aku boleh untuk mengambil di kalangan umatku ini seorang kekasih. Seorang kekasih yang mencapai tahap kemuncak cinta. Ghayatul hub. Al-khullah. Cinta yang tahap kemuncak. Kekasih lah kita katakan. Kalaulah ada di kalangan umatku yang aku boleh untuk jadikan sebagai kekasih, sudah tentulah aku akan mengambil Abu Bakar. La takhaztu Abu Bakr khalila. La takhaztu Abu Bakrin khalila. Sudah tentulah aku akan ambil dan pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasihku, sebagai khullah, khalili. Tapi tak boleh. Sebab Allah Ta'ala hanya jadikan Nabi SAW sebagai khalil. Dan Nabi, Allah adalah kekasih Nabi SAW. Maknanya tak boleh baginda SAW memusatkan kecintaannya kepada selain Allah. Melainkan Allah lah yang tertinggi. Sebab itulah yang Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS sebagai khalilnya. Jadi itu maksud dia. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Kemudian Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya golongan-golongan sebelum kamu. Man kana qablakum. Man kana qablakum ni siapa? Yahudi, Nasrani, Rom, Al-Furs termasuk. Sebab dalam riwayat disebutkan Yahudi dan Nasrani paling banyak, dan ada juga lafaz menyebutkan Rom dan Furs. Al-Furs ini Parsi, Rom dan Parsi. Kerana mereka adalah satu tamadun yang besar, dan mereka juga ada perbuatan-perbuatan yang diserap masuk oleh golongan-golongan sebelum mereka, sehingga mereka menjadikan perbuatan mengagungkan kubur-kubur orang-orang kenamaan di kalangan mereka, pemimpin dan juga ulama-ulama mereka. Itu biasa. Sebab itu Nabi kata ala wa inna man kana qablakum, sesungguhnya ketahuilah kalian bahwasanya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, tamadun-tamadun sebelum kalian, golongan sebelum kalian, agama-agama sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, sebelum kamu wahai umatku, kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Mereka dahulu mengambil kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Mereka membuat kubur nabi-nabi mereka itu sebagai tempat ibadat. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadat. Nabi larang. Maknanya lam di sini adalah an-nahyu, lin-nahy. Larangan. Dan ditegaskan lagi pada akhir hadis, fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kamu daripada perbuatan tersebut. Subhanallah. Hadis ini 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat. Dan Nabi SAW, sebab apa Nabi bagi ancaman dan amaran yang keras? Kerana Nabi SAW dah tahu bahawasanya hayat baginda tidak akan lama. Maknanya baginda akan meninggal dalam tempoh yang terdekat. Sebab itu Nabi SAW tak mahu menyembunyikan ilmu yang Allah Ta'ala telah jelaskan kepada baginda. Maka Nabi SAW menjelaskan perincian ini. Dalam Al-Quran ada tak? Banyak ayat-ayat yang Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang perbuatan orang-orang musyrikin, perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, yang mereka takkan reda melainkan kita ikut agama mereka. Dan dalam hadis-hadis yang lain Nabi bagi tahu tentang umat baginda SAW, umat Islam akan mengikut jejak langkah golongan sebelum mereka, sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kalau mereka itu masuk ke dalam lubang dhab sekalipun, kita akan turut masuk ikut. Jadi
Maka Nabi SAW mengungkapkan hadis ini 5 hari sebelum Nabi wafat. Maknanya ini adalah wasiat yang penting. Maknanya kalau kita kata kita ni ikut Nabi SAW, kalau kita ni mengaku kita ni umat Nabi Muhammad, ini wasiat yang penting kita kena ikut. Kalau kita jahil akan wasiat ini, maknanya kita tak sahlah kita nak dakwa kita ikut Nabi. Yang kita tahu duk share yang hadis yang tak sahih tu, ummati tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ni sebelum dia wafat ni dia sayang kat kita. Sedap lah kita dengar kan. Dia sayang kat kita. Dia sebut ummati. Hadis tak sahih. Akhir perkataan Nabi SAW sebelum baginda wafat, ila rafiqil a'la, Nabi kata. Sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ila rafiqil a'la, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ila rafiqil a'la, Nabi kata menuju ke teman yang tertinggi, kepada teman yang tertinggi. Rafiqil a'la maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam tafsiran Allah taala, dan juga minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa berkenaan dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu di kalangan nabi-nabi, syuhada, salihin, rasul, nabi-nabi, syuhada dan salihin, dan mereka itu sebaik-baik teman rapat. So Nabi SAW kata ila rafiqil a'la, maknanya Nabi nak bertemu dengan orang-orang beriman, nabi-nabi dan rasul yang sudah wafat, dan Nabi nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sebahagian tafsiran atau syarahan ulama terhadap hadis tersebut. Jadi tak ada riwayat yang kata ummati yang sampai buat nasyid lah, sampai menangis-nangis penceramah ni, ummati tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ni sebelum dia wafat ni dia ingat kat kita, dia sayang kat kita. Memanglah Nabi sayang kat umat dia, tapi janganlah kau menambah-nambah, janganlah kau riwayatkan hadis yang tak sahih, kemudian kau tambah, rokok tambah pula, masuk perisa tu, masuk perisa ni, masuk perisa sana, tambah garam sikit, dia goreng bagi orang menangis. Jangan kita jadi macam tu. Ini yang sahih ni yang sahih. Kenapa tak disebarkan? Ni hak depan kita ni sahih, dalam Sahih Muslim. Bukan dalam Sahih Muslim, bahkan sebahagian riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang sebut tentang 5 hari sebelum wafat ni, Sahih Muslim. 5 hari sebelum Nabi wafat. Kenapa penceramah ni dia tak ambil hadis ni? Sebab apa? Sebab kena kat batang hidung tok syekh dia, kena dekat batang hidung habib dia, tok guru dia. Jadi tak boleh lah. Sebab kan itu rahsia dia. Sebab tu dia tak mau. Mana depa nak bawa hadis ni? Tutuplah hadis ni, jangan cerita. Sebab apa? Kalau kita cerita hadis ni, habislah orang nampak kita apa yang kita buat. Tak betul yang kita buat. Kita duk pergi kubur tu, kan? Kalau pergi ziarah kubur, doa dekat ahli kubur, kita pun tak ada masalah. Kita pun buat juga. Ini pergi kubur, minta dekat ahli kubur. Istighathah pula dekat ahli kubur. Wallahul musta'an. Bertabaruk dekat kubur, tawaf dekat kubur, menangis-nangis dekat kubur mengharapkan bantuan dan juga keberkatan. Ini tak boleh lah. Itu termasuk dalam ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Pergi kubur, dia pergi baca Quran dekat kubur. Dekat rumah tak baca Quran. Baca Quran khatam 30 juzuk dekat kubur. Kenapa kat kubur? Kenapa dekat kubur? Sedangkan ada larangan Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Kan? Kalau nak sedekah bacaan Quran, tak adalah sampai nak kena hampak tikar, letak payung, buat kemah. Tak ada sampai tahap tu. Kalau kita ambil pendapat Hanabilah yang kata sampai bacaan Quran, hanya dibahaskan oleh ulama, hanya baca ayat-ayat yang mudah, surah Al-Fatihah, baca untuk itu saja. Dan tak adalah sampai kata nak 30 juzuk dekat kubur tu. Kalau kata kita pegang yang pendapat sampai pahala bacaan Quran, kalau kita ikut pendapat, tak ada praktikal dia sampai tahap nak kena buat dekat kubur tu, sampai nak kena buat binaan pula, buat papan rehal pula nak letak Quran. Itu dah jadi bid'ah. Sebab itu kita kena faham yang diharuskan, yang jadi khilaf adalah
sama ada sampai atau tidak baca pahala bacaan Quran. Tetapi praktikal boleh jadi benda tu bid'ah. Kita tak petikaikan isu sampai atau tak pahala bacaan Quran kepada si mati. Memang ada khilaf. Tapi masalahnya praktikal. Dia pergi buat sampai tahap buat apa? Buat binaan. Bukan buat tahap pembinaan. Anda pernah tengok ada yang sampai buat papan rehal batu untuk letak Quran, untuk letak mushaf Quran. Dan itu tak boleh. Sebab Nabi SAW suruh kita baca Quran dekat rumah. Dan Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Kerana kubur bukan tempat baca Quran. Kubur adalah tempat untuk kita doakan kepada si mati. Dan untuk kita ambil ibrah. Kita pergi kubur, ziarah kubur untuk kita ingat mati. Yang tu yang Nabi SAW praktikkan. Bukan kita pergi kubur, kita duk beribadat dekat situ, kita duk harapkan keberkatan orang kubur tu, kita duk buat ibadat dekat situ. Bukan. Ibadat yang disyariatkan oleh Nabi SAW ketika kita menziarahi kubur, hanya memberi salam dan mendoakan kepada ahli kubur. Tak ada lebih daripada itu. Hatta kalau kita pegang pendapat yang kata nak sedekah, sedekah baik. Kalau sedekah surah Al-Fatihah dan tak perlu sampai nak tahap nak baca Quran sampai 30 juzuk. Baik upah orang pula duduk dekat kubur tu. Duduk, lepas tu duduk atas kubur pula tu. Wallahul musta'an. Itu masalah dia. Kita kata tak faham pelaksanaan tu. Sebab tak faham hukum, tak faham. Baik, jadi kenapa mereka tak bawa hadis ni? Kerana kena atas batang tubuh mereka. Kena kepada ulama-ulama mereka yang mengharuskan perbuatan tersebut. Tokoh-tokoh mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Tapi kita kena, maknanya kita sampaikanlah. Kan? Tak kira lah dia buat dia tu ulama ke apa, kalau dia buat salah, tak salah lah. Kan? Kalau dia betul-betul ulama, memanglah kita kata, yalah kita hormatlah dia tu sebagai ulama, tapi kalau dia salah, salah. Kan? Kalau dah dia buat benda yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah yang jelas, takkan kita masih nak kata perbuatan dia betul? Tak boleh lah. Kan? Baik, jadi ini 5 hari wasiat Nabi SAW sebelum baginda alaihi salatu wassalam wafat. Jadi menunjukkan perintah ini tidak dimansuhkan. Dan perintah ini berkekalan. Baik. Wa an Aisyah wa Abdullah bin Abbas qala lamma nuzila bi Rasulillah SAW tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Iaitu ketika apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, tenat dan nazak ketika hampir wafat. Ini maksudnya ini sehari sebelum Nabi, maknanya hari yang Nabi wafat tu. Ataupun sehari sebelum Nabi wafat. Maknanya dia masih lagi masuk dalam 5 hari sebelum yang dalam hadis Jundub. Maka Nabi SAW pun bersabda, laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Dan Nabi melarang, memberikan amaran, yuhadhiru ma sana'u. Nabi memberikan amaran, kata perawi, kata sahabat, kata Aisyah dan Ibn Abbas, Nabi melarang perbuatan tersebut. Larangan ni jelas. Yuhadhiru ma sana'u, mana Nabi memberi amaran terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Dalam sebahagian lafaz disebutkan qubur anbiya'ihim wa salihihim. Kubur nabi-nabi mereka dan juga orang-orang soleh di kalangan mereka. Dan kita dah bincangkan asal menjadikan kubur sebagai tempat ibadat ni adalah berlaku pada zaman Nabi Nuh. Kaum Nuh yang ditentang oleh Nabi Nuh AS, perbuatan mereka yang membawa kepada kesyirikan. Itu kita kena faham asal dia. Baik.
Bila kita relatekan dengan asal yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, kita dah bincangkan sebelum ni, kemudian berhala-berhala yang disebabkan oleh perbuatan menta'zim, mengagungkan kubur ni berlebihan, mengagungkan kubur orang-orang soleh ni, dan lalu apa kita kata memusatkan peribadatan kepada mereka, mengalihkan peribadatan yang sepatutnya hanya ditujukan kepada Allah kepada mereka, itu yang menjadikan perbuatan tersebut syirik. Perbuatan tersebut. Dan bila kita ambil daripada faedah daripada asal-asal ini, usul-usul daripada Quran dan juga daripada sunnah ini, menunjukkan kepada kita ini adalah wasilah yang perbuatan membina binaan di atas kubur dan menjadikan di kubur itu sebagai tempat ibadat adalah wasilah yang membawa kepada kesyirikan. Wasilah yang paling jelas boleh membawa kepada kesyirikan. Memang perlu ditutup lah. Maknanya satu zari'ah. Sebab tu kita dah bincangkan satu zari'ah. Bila kita dah dapat iktibar daripada dalil kan, daripada kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, kemudian hadis-hadis ancaman Nabi SAW sebelum Nabi wafat, takkan kita masih lagi kata, oh jangan cepat kita nak menghukum orang syirik, jangan cepat nak kata orang tu buat bid'ah, jangan cepat nak kata orang tu syirik, jangan cepat. Bukan jangan cepat kita nak hukum, tapi memang itulah yang Nabi SAW bagi tahu. Dan itulah juga yang Al-Quran jelaskan. Itulah yang sahabat faham, Ibnu Abbas tafsirkan, dan itulah yang Nabi SAW faham dan sahabat faham. Mana datangnya kita nak menuduh orang buat syirik, membuta tuli? Tak, ini betul-betul yang Nabi SAW beritahu benda tu membawa kepada kesyirikan. Tapi masalah sebahagian orang ni, bila dia terlampau benci kepada apa yang mereka istilahkan sebagai Wahabi, ini masalah. Kita ni kalau terlampau benci, bahaya. Kan? Tambah bahaya. Sampai disebabkan kebencian kita yang melampau, akhir sekali kita menolak sunnah. Ini bahaya. Sebab itu nak benci, kena berpada-pada. Kita nak benci, kena berpada-pada. Kalaulah kata kita ni memang tak suka Wahabi, mungkin sebab kita ada pengalaman buruk dengan orang yang kita pandang dia Wahabi dan sebagainya, tak kira lah apa pun. Tapi kita kena tengok, kita kena objektif dan kita kena adil, kita kena berlaku adil. Kalau orang yang kita kata dia Wahabi tu bawa ayat Quran, bawa tafsiran daripada ulama salaf, bawa hadis-hadis Nabi SAW, bawa penjelasan daripada ulama-ulama yang muktabar, termasuklah ulama Asy'ariyah sekalipun, tak kira mereka bawa ulama dalam mazhab Syafi'i, semua empat mazhab mereka bawa, dah bawa bukti, kemudian kita masih lagi main sentimen Wahabi, ni memang alamatnya memang kita tolak kebenaran. Dan kita telah terjebak dalam al-mukabarah, al-mustakbir, al-kibru, ai batarul haq wa ghamtun nas. Akhir sekali kita menolak kebenaran. Kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia, dia Wahabi, jangan dengar. Itu meremehkan manusia. Dia ni Wahabi, jangan dengar dia. Jangan dengar dia. Jangan dengar. Walaupun dia bagi ayat Quran, walaupun dia bagi hadis pun jangan dengar. Tak adil. Kita pun, bila orang tu sufi sekalipun, bila dia bawa ayat Quran dengan hadis, kalau benda tu betul, kita tetap cakap betul. Sebab kita bukan tengok dia apa yang dia cakap tu apa, kita bukan tengok orang yang bercakap tu, kita tengok apa yang dia cakap. Kalau dia cakap tu batil, bercanggah dengan Quran dan sunnah, siapa pun, kalau dia salafi sekalipun, tetap kita kena tolak. Itu dia punya cara. Bukannya kita tengok orang tu, kita label orang tu, apa yang keluar daripada mulut dia terus apa? Terus tak betul. Itu tak adil. Wala yajrimannakum syana'an ala qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'an ala qaumin alla ta'dilu. Jangan disebabkan kebencian kamu, pemusuhan kamu, ketidaksukaan, kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah kata Allah. Berlaku adil. Ni masalahnya dituduh Wahabi. Orang tu bawa dalil, orang tu bawa Al-Quran, bawa sunnah, bawa hadis, bawa perkataan ulama. Dituduh Wahabi juga. Dia kata tak, Wahabi. Itu yang dia tahu. Allahul musta'an. Apa benda lah kita kata.
Maknanya kalau dia tak setuju, bawalah hujah, bawalah dalil. Apa main kita kata hanya asyik nak main label orang kan? Tak cerdik lah. Baik. Yang orang pun dah tahu dah sekarang ni, orang dah tahu dah Wahabi tu dah bawa Wahabi yang kena tuduh Wahabi itulah yang yang ajak masyarakat jadi cerdik. Depa yang tuduh tu tak tahu, kita tak tahulah kan. Depa nak ajak orang kepada apa? Takkan nak ajak orang kepada ketidakcerdikan. Kemalasan. Takkan nak ajak kepada orang jadi tak cerdik. Kita ni terlampau banyak sangat projek membodohkan umat. Kita kena perbanyakkan, kita kena balik hidupkan projek-projek membijakkan dan memandaikan umat dengan menyebarkan ilmu agama yang sahih. Itu yang paling penting. Baik. Wa fi riwayati Muslim la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Tengok Imam Ibn Qayyim dia bawa lagi riwayat daripada Imam Muslim. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasara. So Nabi SAW melaknat. Allah melaknat dan Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani. Adakah Allah dan Rasul melaknat Yahudi dan Nasrani ni kerana mereka Yahudi, kerana mereka Nasrani? Bukan. Sebab apa? Sebab dalam hadis tu Nabi kata ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maknanya sebab mereka dilaknat oleh Allah dan Rasul, sebab Yahudi dan Nasara dilaknat oleh Allah dan Rasul kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Itu maksud dia. Sebabnya bukan mereka dilaknat bukan kerana semata-mata mereka Yahudi dan Nasrani. Mereka dilaknat kerana antaranya dalam hadis ini kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Dan ini juga dinaskan di dalam Old Testament, New Testament. Dalam perjanjian baru ada nas teks yang menunjukkan Nabi Isa alaihi salam juga sebut benda yang sama. Sama macam Nabi Muhammad sebut. Maknanya Nabi Isa alaihi salam juga melaknat perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka tempat ibadat. Maknanya betul lah Nabi Muhammad bagi tahu tu betul. Memang orang Yahudi, Nasrani memang mereka menjadikan tempat kubur mereka, tempat kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang soleh mereka tu sebagai tempat ibadat. Jadi kalau kita tengok perkara tersebut, apa dia, jangan check balik. Apa nanti kita share kemudian. Teks tu kita akan share kemudian. Kita fokus pada hadis dulu. Maknanya Nabi Isa alaihi salam pun bagi amaran yang sama. Maknanya perbuatan menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh ni sebagai tempat ibadat dengan berdoa dekat situ, kemudian dengan berdoa minta daripada ahli kubur, bukan doa kepada ahli kubur. Itu semua kita sepakat. Bernazar dan tawaf dan macam-macam lah, bertabaruk dan sebagainya, itu semua adalah perbuatan yang samalah, perbuatan yang termasuk ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maka itu sebab mereka dilaknat. Maknanya laknat tadi apa kita kata? Al-bu'du ar-rauhillah, al-bu'du ar-rahmatillah. Laknat ni adalah ucapan yang diungkapkan Allah, yang ungkap Rasul memberi makna orang yang buat perbuatan tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah. Bukan ringan. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Bukan ringan. Laknat ni, sebab tu kita kena faham. Bila Nabi sebut laknat, Allah sebut laknat, kita jangan ingat macam tu je kan. Bila kita faham, baru kita akan rasa berat ni. Baru kita rasa takut. Baru orang akan rasa takut. Ini tengok. Orang jadi bermudah-mudah dengan arak, contoh kan, dengan arak. Kawan dia minum arak, kawan dia yang non-Muslim ajak dia pergi minum satu meja ada arak dan sebagainya, dia pun bermudah-mudah. Sebab dia tak faham hadis Nabi SAW tentang laknat orang yang minum arak, orang yang berkait dengan arak kan. Dia tak faham. Kalau dia faham, dia akan tolak. Dia akan, tak mau aku. Ataupun dia tolak dengan baik lah. Dia faham kan.
Dan kalau dia boleh explain dekat kawan dia yang non-Muslim tu pun lebih baik. Takkanlah non-Muslim tu tak faham tentang arak kan, kita punya pendirian tentang arak. Jadi kita lah yang kena mainkan peranan. Jangan kita jadi macam sama macam mereka. Apa beza kita dengan mereka kalau kita tak ada tamayus, kita tak ada perbezaan. So kena bagi tahu lah kan, kena tolak lah dengan baik. Ini tak kita bermudah-mudah kan. Allahumma musta'an. Faqad naha an ittikhadil quburi masajida fi akhir hayatihi. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala dhalika min ahli alkitab. Liyuhadhiru ummatahu an yaf'alu dhalika. Ini fiqh dia. Ini pemahaman yang intipati pemahaman daripada hadis yang disimpulkan oleh Imam Ibn Qayyim yang kita sebutkan hadis-hadis tadi. Maka Nabi SAW melarang perbuatan menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadat. Menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadat maknanya ibadat-ibadat yang kita seharusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dipalingkan kepada kubur itu atau kepada ahli kubur. Itu maksud dia yang membawa kepada syirik akbar. Bila ibadat yang kita palingkan, sepatutnya kita tujukan hanya kepada Allah, doa kita minta kepada Allah tu kita palingkan kepada ahli kubur. Syirik akbar. Tetapi perbuatan yang tak masuk, tak sampai tahap syirik akbar, seperti dia hanya pergi ziarah untuk mendapat keberkatan, iktikad dia mendapat keberkatan, dia tak sampai syirik. Ini pun kita kena tafsirkan. Dia jadi syirik bila mana? Bila dia pergi kat situ, dia pergi minta dekat ahli kubur. Ya fulan wa alan, ya sayyid fulan wa alan, ya syekh Abdul ya syekh dia Al-Badawi. Contohnya kat Mesir kan. Ya fulan wa alan. Kalau kat Singapura, ya Habib Noh, aghithna. Tolonglah kami. Tolonglah saya nak periksa esok. Saya nak periksa minggu depan. Tolonglah saya tak ada anak. Tolonglah pemudahkan urusan saya. Syirik akbar. Syirik akbar maknanya perbuatan dia tu terkeluar daripada Islam. Bila dia melakukan hal tersebut. Bukan ringan. Kan? Bukan ringan. Masalahnya kita tak apa, khilaf. Tak, kena jelaskan kat situ sampai tahap tu. Tapi kalau dia pergi ziarah, dia mengharap, dia iktikad keyakinan dia keberkatan tempat itu, dia tak sampai tahap syirik akbar. Dia hanya bid'ah. Itu pun kita kata, kita dah sebut sebelum dengan bid'ah yang boleh membawa kepada wasilah kepada syirik. Dia tak sampai syirik, tapi dia bid'ah yang membawa kepada syirik. Yang boleh membawa kepada syirik. Dia macam mana kita kata? Dia sempadan. Dia sempadan. Kita ibaratkan apa sahaja yang berkait dengan pemujaan terhadap kubur atau pengagungan terhadap kubur atau menjadikan kubur sebagai tempat ibadat, so dia adalah satu garis. Bid'ah yang boleh membawa kepada melepasi garisan tersebut, itulah ibarat. Maknanya ibaratnya orang yang pergi ziarah juga kubur tu setiap tahun ataupun setiap musim ataupun pergi sambut dekat situ maulid ke ataupun haul dia ke atau baca Quran kat situ ke, ibadat. Tak kiralah ibadat. Walaupun dia tak doa minta dekat ahli kubur, tapi dia dah ada apa? Ala syafah hafi jahannam. Itu boleh kata dia dah sipi-sipi lagi nak masuk. Maknanya dia dah dekat dah dengan the border. Dia dah nak melampaui border. Dia dekat-dekat dah. Maknanya Nabi memang larang benda-benda yang boleh bawa pada tu. Sebab itu datangnya kaedah saddu zari'ah. Sebab itu dalam Quran, zina, Allah tak kata jangan kamu berzina. Allah kata la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah kata jangan kamu dekati zina. Jangan dekati zina. Maknanya jangan dekati tempat zina, jangan dekati wasilah-wasilah zina. Jangan kamu terhegeh-hegeh juga nak pergi dekat pusat pelacuran tu konon atas nama dakwah pasal tempat tu tempat zina. Kamu pun lelaki, kamu seorang lelaki dan kamu masih ada hawa nafsu. Syaitan akan menyesatkan kamu. Jangan kamu, itu maksud la taqrabu zina. Jangan kita pergi tempat yang boleh membawa kepada tuhmahan orang kepada kita dan juga boleh menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat tersebut.
Wala taqrabu zina. Maknanya jangan dekati. Apa sahaja wasilah yang boleh membawa kepada zina. Janganlah pergi tengok apa dia cerita-cerita yang boleh mengajak kamu kepada zina. Jangan tengok filem-filem yang apa, ada adegan-adegan yang boleh menjuruskan kepada zina. Jangan tengok apa dia perkara-perkara yang membawa kepada zina ataupun zina itu sendiri. Wallahul musta'an. Hari ni kita kata baru-baru ni kes seorang budak 13 tahun nak buat benda yang tak, kita kata benda yang kita kata yang jelas-jelas rosak. Yang kita boleh nampak lah macam mana masyarakat. Budak tu apa yang menjerumuskan dia dalam perbuatan zina ataupun liwat. Sebab apa? Sebab persekitaran. Dia confirm persekitaran. Apa yang dia tengok, mak bapak dia macam mana, itu semua kita tak boleh nafikan tanggungjawab masyarakat, ibu bapa, rumah tangga. Macam mana dia boleh jadi macam tu? So gitu. Sebab itu kita kata sama juga dalam konsep saddu dzari'ah tu memang ada dalam Quran. Jadi saddu dzari'ah ni memang Quran tunjuk. Sebab itu Allah kata jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati zina. Dan macam tu jugalah Nabi SAW mempraktikkan konsep saddu dzari'ah ni dengan Nabi kata la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan Nabi sebut tentang larangan. Dan itulah yang difahami oleh ulama-ulama, mereka istinbat daripada Al-Quran dan istinbat daripada hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya ini adalah larangan yang berbentuk saddu dzari'ah. Sebab itu dilarang dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah, dilarang untuk kita bina-binaan di atas kubur. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i paling ketat sekali, paling keras sekali. Dan kita betul-betul ikut mazhab Syafi'i, kita akan nampak macam mana ulama-ulama Syafi'iyah sangat-sangat tegas dalam isu ini. Baik. Qalat, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, maka Nabi melarang perbuatan menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Maksud kita menjadikan kubur sebagai tempat ibadat adalah kita alihkan ibadat-ibadat yang tak sepatutnya kita lakukan di kubur, kita jadikan dia di kubur. Contoh macam baca Quran tadi. Baca Quran duduk berkemah pula dekat situ, meratib dekat kubur tu, sampai ada yang sampai tahap yang letak lampu. Ada yang letak lampu, ada yang gali lubang. Gali lubang tu dia nak masuk tu supaya ni dia panggil suluk. Dia gali lubang dekat kubur tu. Bukan gali lubang kubur dah, gali sebelah kubur. Dia gali bagi dalam sikit, dia duduk dalam tu, dia meratib, dipanggil suluk. Malam-malam ada. Tu ada lagi di sebahagian negeri ada yang buat. Anda pernah tengok? Lepas tu kita balik, kita lalu jalan naik kereta, ada kita lalu kat kubur tu ada cahaya. Ada cahaya dekat, bukan cahaya kubur tu, cahaya orang buat, orang ambil lampu mentol, bubuh lampu dekat kubur tu. Buat apa? Bersuluk, beribadat dekat kubur. Itu larangan, termasuk larangan. Kan? Masuk larangan. Maknanya menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Maknanya ibadat-ibadat yang tak diperintahkan untuk kita beribadat di kubur, kita buat dekat kubur. Jadi kita kena tengoklah dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam kitab-kitab fiqh yang disyariatkan kita ketika kita ziarah kubur, apa dia? Kita bagi salam, dan kita doakan kebaikan untuk ahli kubur, doakan rahmat pada ahli kubur, dan kita doakan untuk diri kita juga, dan kita ambil pengajaran kerana kita juga akan menyusul masuk ke dalam kubur tu juga, dan kita akan ikut mereka. Kita pun akan mati maknanya. Itu tujuan kita ziarah kubur. Bukan kita ziarah kubur tu kita buat pesta ibadat dekat situ, bersuka-suka pula. Sampai tahap tu yang berselfie pula dekat kubur kan, happy-happy pula. Ada yang sampai tahap yang diikut jejak orang-orang kafir. Yalah, orang kafir memanglah dia akan, bila dia ada masalah ke apa, dia akan pergi kubur mak dia kan.
Kan kita tengok kan bunga kan, dia pergi dekat apa, kalau dia lepas, ada yang sampai tahap yang baru-baru ni yang kita tengok, ada yang sampai tahap dia dia dah dapat achievement dalam hidup dia. Contohnya dia baru graduasi kan, dia baru menamatkan pengajian ijazah contoh, dia pun pergilah dekat kubur mak dia pun letaklah scroll ijazah dia tu dekat kubur mak dia, kemudian dia pun cakap-cakap, kemudian dia ambil gambar dan sebagainya, kononnya dia nak bagi tahu kat mak dia. Ini semua adalah budaya-budaya kufar yang tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, dan tak ditunjukkan oleh para sahabat, tak ditunjukkan oleh ulama-ulama kita. Kubur bukan tempat untuk kita pergi nak meluahkan perasaan ke, nak bersembang dengan orang mati ke, tak ada, bukan. Kubur ni tempat untuk kita ingat kematian, untuk kita lembutkan hati kita. Kita pergi tu betul-betul berdoa kepada ahli kubur dan ingat akan akhirat. Itu saja yang Nabi SAW ajar. Tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Baik. Itu maksud ittikhadul qubur masajida fi akhir hayati. Maknanya Nabi melarang perbuatan menjadikan kubur sebagai tempat-tempat ibadat pada akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laknat, innahu la'ana, sesungguhnya Nabi melaknat di sini, dan dalam konteks ini Nabi melaknat perbuatan orang yang melakukan hal tersebut, iaitu yang dilakukan oleh orang yang terdahulu di kalangan ahli kitab. Liyuhadzira ummatahu an yaf'alu dzalik, supaya Nabi mengingatkan umatnya supaya tidak buat perkara yang sama dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Itu maksud hadis ini. Baik, kita dah habis waktu, naktafi bihadzal qadar. Baik, ada soalan ke kat komen ni? Baik, kalau beribadat di kuburan, adakah golongan ini termasuk kumpulan taghut yang melanggar cakap Nabi? Kalau dia ikut perkataan guru dia ataupun ulama ataupun tok syekh yang memfatwakan bahawasanya perbuatan menjadikan tempat kubur-kubur tu sebagai tempat ibadat tu, dia ikut fatwa tok guru dia ataupun ustaz dia ataupun syekh dia, habib dia ke apa, yang kata harus benda tu, ya, perbuatan mereka itu mentaati guru-guru mereka yang mengharuskan perkara yang dilarang oleh agama, itu adalah taghut. Dan boleh jadi guru dia tu taghut lah kalau dia reda. Dia reda orang ikut dia punya pendapat, sedangkan pendapat dia itu bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dia jadi taghut. Bagaimana mahu menerangkan pada mereka yang melakukan hal itu? Dijelaskan dan diterang dengan hikmah. Dijelaskan dengan hikmah. Dijelaskan. Maknanya, kita jelaskan macam yang Imam Ibn Qayyim jelaskan. Jelaskan dengan bagi tahu apa asal. Kita dah bincangkan. Maksudnya ambil balik daripada Imam Ibn Qayyim punya susunan tu, ambil balik daripada, kita start daripada origin. Ini bagus. Kita terangkan daripada origin, kita bagi tahu. Kalau kita boleh sembang, kita boleh cakap dengan orang tu, kawan kita ke siapa, kita sembang macam tu. Bagi tahu origin dia ni sebenarnya ada dalam Quran, dalam kisah Nabi Nuh tu memang dah sebut macam ni, macam ni. Kemudian bagi tahu hadis-hadis Nabi. Dan bagi tahu dengan hikmah, dengan baik. Dan dia nak terima tak terima, itu nombor dua. Itu bukan urusan kita. Dan kita tak boleh paksa dia pun. Dah dia tak boleh nak terima, nak buat macam mana? Dah dia tuduh kita Wahabi, dia kata kita sesat, nak buat macam mana? Kita serah pada Allah. Mungkin dia jumpa orang lain yang lebih baik daripada kita, yang mungkin boleh bagi petunjuk dekat dia, kita sangka baik. Dan kita tak payah pun, tak perlu nak maki dia, tak perlu nak kita nak gelar dia. Kita jangan, kalau dia panggil kita Wahabi, kita tak bolehlah balas balik, hang ni kuburi kan, Lahabi, tak payahlah. Kita berhenti, stop. Walaupun dia memang terjebak dalam perkara yang mungkar, tapi kita tak perlu nak provoke dia. Kita bagi tahu dia dengan baik, dan kalau dia nak terima, dia boleh terima. Kalau dia tak boleh terima, nak buat macam mana? Dan masalah kita menghukum dia pula, itu kita serah kepada Allah, dan kita tak boleh nak menghukum. Maknanya kita terus nak spesifikkan hukum tu pada dia. Tetapi kalau kita nak spesifikkan untuk kita hukum tu, contohnya dia orang yang kita rasa kita tak boleh lah, pasal dia memang dah apa orang panggil, dah tertutup pintu hati dia dah tak mau, dia dah tuduh kita dah pula, dikata kita pula sesat dan sebagainya. Ya, kita lepas diri lah. Tak payah kita nak ambil pot. Maksudnya kita tak payah nak kenapalah dia tak terima aku punya ni. Tak payah nak pening. Sebab balik pada ayat Quran, pada Allah, perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila kita dah sampaikan, kita tak boleh nak paksa orang. Nabi Allah SWT pesan dekat Nabi Muhammad, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad bukan pemaksa.
Tak boleh paksa. Wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau wahai Muhammad bukan pemaksa. Tak boleh memaksa mereka. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Tapi berikan peringatan. Tetap bagi peringatan dengan Quran. Supaya orang yang takutkan Allah akan mendapat peringatan. Dan takutkan ancaman-ancaman Allah akan dapat peringatan. Dia sampaikan. Terangkan mereka dengan hikmah. Terangkan dengan hikmah. Kerana ramai pendakwah-pendakwah yang bilang itu boleh atau dipanggil khilaf sahaja. Itu kena perincikan lah apa benda yang mereka kata khilaf tu. Kalau kata minta dekat ahli kubur, itu bukan khilaf lah. Itu khilaf, tapi khilaf antara tauhid dan syirik. Kan? Okey, yang ada khilaf memang tawassul. Isu tawassul dengan Nabi atau tawassul dengan orang saleh, tawassul dengan Nabi. Itu memang ada khilaf. Tapi itulah kita kena tengok baliklah. Adakah khilaf itu, adakah semata-mata khilaf menyebabkan kita tak boleh nak ingkar perkara khilaf tersebut? Langsung tak boleh ingkar, tak semestinya. Benda tu kalau khilaf yang boleh membuka pintu-pintu kepada kerosakan, itu boleh kita ingkar. Kan kita sebut saddu dzari'ah kan? Saddu dzari'ah ni kita tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan yang lebih teruk. Antaranya syirik. Maksudnya kena perincikan. Dia tak boleh orang minta dekat kubur pun, orang minta orang iktikad apa dia wali-wali tu boleh menguasai alam, boleh mengurus takbir alam pun kita kata khilaf. Benda tu jelas-jelas syirik kot. Orang yakin bahawasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan alam. Kita kata khilaf lagi. Wahdatul wujud. Ittihad al-hulul. Khilaf. Tak betul lah. Itu bukan khilaf. Itu memang khilaf, tapi khilaf antara hak dan batil. Khilaf antara iman dan kekufuran. Khilaf antara Islam dan juga kufur. Khilaf antara tauhid dan syirik. Itu khilaf juga, tapi khilaf antara hak dan batil. Dia bukan khilaf. Dia adalah khilaf tadad. Dia bukan khilaf dia tanawu'. Dia bukan khilaf yang macam kita kata khilaf perbezaan pendapat ijtihadiah, bukan. Dia tak ada ijtihad kat situ. Pasal dia ulama sepakat tak boleh benda tu. Maknanya kena perincikan. Allah Taala a'lam. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung pada perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang sama, dan kita akan tengok apa faedah-faedah yang akan Imam Ibn Qayyim rahimahullah istinbat berdasarkan riwayat-riwayat athar yang dikemukakan oleh beliau rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, menjadikan ilmu yang kita sampaikan ini sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hujah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan membela kita di hadapan Allah nanti, bukan yang akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.